Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak masuk tajuk yang terakhir iaitu bab 8. Okey. So bab 8 ni adalah bab yang terakhir tentang tamadun Islam dan sumbangannya lah. Ini satu tamadun yang kita rasa kita sepatut tahulah tentang berkaitan dengan tamadun Islam. Ya. Okey. So kita mula. Okey, cikgu nak tengok hari ini hanya satu saja tentang 8.1 iaitu latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. So kita nak tengok bagaimana sebenarnya masyarakat Arab ni sebelum kedatangan Islam. Adakah mereka ni seorang masyarakat yang tinggi ilmunya, macam mana keadaan sosial dia, macam mana keadaan politik dan juga keadaan ekonomi dia. So kita ada 3, kita akan tengok lepas ni. Bagaimana masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, kita tengok daripada 3 aspek ni lah. Yang pertama, segi dia punya politik dia bagaimana. Okey, pemerintahan dia, siapa yang memerintah. Okey, yang kedua tentang ekonomi dia, bagaimana dia orang menjalankan aktiviti ekonomi dia untuk menjana kehidupan mereka lah harian kan. Dan yang ketiga adalah tentang sosial, bagaimana mereka bergaul antara satu sama lain. Okey. Next, okay. So ini adalah kalau kita tengok peta dalam buku teks kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 160. Okay, muka surat 160. Ada dekat situ berkaitan dengan tajuk kita hari ini iaitu 8.1 latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okay, so kalau kita tengok dalam peta tu, tengok muka surat 160. So dalam peta tu dia dah menunjukkan bagaimana di mana kedudukan Arab masa tu kan. Dia ada dekat situ. Okey, kita tengok masyarakat Arab. Okey, masyarakat kebanyakan tinggal di Semenanjung Arab dan Semenanjung Arab tu kalau tengok dalam peta tu dikelilingi oleh padang pasir. Okey, padang pasir di bahagian utara. Kemudian bahagian utara tu ada padang pasir yang berbentuk warna kelabu kan. Dalam buku teks kamu tu cikgu tak tunjuk dalam, minta maaf. Okey, terlupa. So yang warna kelabu tu dilorikkan berwarna kelabu tu adalah padang pasir. So di atas bahagian utara dan juga di bahagian selatan sedikit ada padang pasir. Okey, di kawasan Arab, tanah Arab tersebut. Okey, kemudian ada Syam. Syam iaitu bahagian selatan dan juga Laut Arab bahagian timur dan Teluk Parsi di bahagian barat. Ini adalah kedudukan Arab. Itu kan kedudukan Arab, tanah Arab. Okay, Semenanjung tanah Arab. Okay, itu secara ringkas tentang kedudukan dia. So kamu boleh baca lagi dalam buku teks. Okay, so wilayah dalam Semenanjung Arab. Apa wilayah yang ada? Ini ada beberapa wilayah yang ada. Terdapat beberapa wilayah seperti Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut, Oman. So ini semua adalah wilayah-wilayah yang terdapat dalam Semenanjung Arab. Okay, so Mekah, Madinah dan Taif adalah 3 ibu kota yang penting. Ini adalah ibu kota yang penting dalam di Semenanjung Arab. Kan sampai sekarang lah kan, Mekah, Madinah dan Taif. Ini adalah tempat yang paling penting lah di Arab. Okey, so mana Arab ni? Dulu Arab sebelum 300 sebelum 300 Masihi. Tahun 300 Masihi. Sebelum tu masyarakat Arab ni hidup secara orang yang terpelajar. Maksudnya dia orang ni dari segi ekonomi dia sangat bagus. Okey. Dia orang ada satu konsep pemerintahan yang sangat cantik lah. Okay? Semasa tu sebelum keruntuhan Empangan Maghrib ni adalah satu masyarakat yang bertamadun lah. Okay? Jadi ada dia punya pentadbiran yang baik dari segi ekonomi dia. Dia ada agama yang dianuti yang agama dari segi dia punya tata cara yang baik lah, dalam masyarakat Arab ketika itu. Tetapi selepas keruntuhan Empangan Maghrib, apa yang berlaku di Semenanjung Arab? Berlakunya kemerosotan ekonomi. Ekonomi merosot. Masyarakat tu tak tahu macam mana nak menjalankan proses perdagangan. Kan? Macam kita dulu kita belajar tentang tamadun Cina, tamadun India. So dia ada perdagangan kan melalui laluan air kan. So masa selepas keruntuhan Empangan Maghrib ni masyarakat Arab hidup dalam keadaan yang sangat lemah.
Kan dia tidak mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya. Zaman sebelum mereka tu orang yang berilmu. Tetapi apabila runtuh empangan makrif, mereka tak dapat nak ambil langsung. Okey. Dia tak dapat mewarisi. Macam kita kadang kan kita mewarisi satu daripada nenek moyang mewarisi kan. Dia mewarisi. Tapi selepas keruntuhan makrif ni dia tak dapat mewarisi langsung. So mostly masyarakat dekat Semenanjung Arab ni keadaan sosial dia sangat lemah. Ekonomi yang lemah, sosial yang lemah. Okey. Sosial ni maksudnya masing-masing ada pegangan agama yang berbeza. Aku ada nak sembah ni, ada ni yang buat lain. So dia macam tak ada satu kekuatan dekat di situ. Kan? So masing-masing ada pemahaman yang lain. Dulu mungkin tak ada sembah berhala ataupun mereka tak percaya dengan karut makrut, sihir-sihir ni. Tetapi apabila runtuh pangan makrif, benda ni dah jadi berlaku. Ini kan, ini yang kita kata semasa Semenanjung Arab selepas keruntuhan empangan makrif. Ini yang berlaku dan menyebabkan masyarakat Arab pada masa itu dikenali sebagai zaman jahiliah. Okay, so kita pun tahu kan jahiliah is perkataan maksud dia jahil. Okay, daripada bahasa Arab, so maksud dia jahil. Apa maksud jahil ni? Mereka ni tak ada pegangan. Tak ada orang yang nak guide dia. Okay, macam kita kata Islam, kita ada Nabi, kita ada orang yang kita perlu ikuti. Okay, seseorang kita perlu ikuti. Kemudian kita ada panduan kitab. Okay, kita ada Al-Quran. Tetapi orang zaman jahiliah ni, mereka tidak mempunyai Nabi. Tak ada Nabi. Okay, tidak mempunyai kitab suci. Dan masa Islam diperkenalkan pun masyarakat tu menolak 100%. Okay, ajaran agama Islam. Memang dia orang tolak bulat-bulat. Kan kita tengok cerita pasal zaman Nabi Muhammad kan. Ketika zaman Nabi Muhammad untuk memperkenalkan ajaran agama Islam pun memang ditolak sekeras-kerasnya. Sebab dia orang dalam keadaan jahil. Perkataan jahil tu adalah sesuatu yang memang nothing, loose. Hidup dia tak ada pegangan. Ikut. Kalau orang kata ni macam lalang. Okay, sangat-sangat jahil. Ini kata masyarakat jahiliah. Okay. Okay, kita akan tengok ada 3 kan cikgu sebut tadi, 3 aspek. Kita akan tengok politik, ekonomi dan sosial. Okay, kita tengok yang pertama. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ada apa soalan? Tak ada. Okay, setakat ni okey dah. Faham Ingat cikgu kata keruntuhan empangan makrif runtuh pada sekitar tahun 300 sebelum Masihi. So sebelum 300 sebelum Masihi tu okey lah. Okay, sekitar 300 sebelum Masihi dia dah mula. Okay, dia jadi masyarakat Arab tu menjadi zaman jahiliah. Dia mula jahil. Padahal mereka sebelum tu mereka berilmu. Mereka ada pegangan. Tetapi apabila runtuh tu, mereka tak mewarisi langsung. Jadi loss. Okay, dia loss. Loss dia jadi satu masyarakat yang kita panggil sebagai jahiliah. Zaman jahiliah di situ. Okay, kita tengok politik dia. Apa is sistem masyarakat jahiliah dari segi politik dia? Okay, so politik. Okay, so pada zaman jahiliah, mereka mengamalkan satu sistem yang dipanggil sebagai sistem kabilah. Kabilah ni adalah satu sistem di mana mereka akan melantik seorang syekh. Syekh ni macam ketua lah. Okay, sistem kabilah ni dia akan lantik syekh. Syekh ni sebagai ketua mereka. Ketua. Dan syekh ni biasanya akan disukai lah. Maksudnya apabila nak melantik syekh ni, mereka akan pastikan syekh ni adalah di kalangan orang yang disenangi oleh masyarakat. Maksudnya dalam kabilah tu, semua ahli-ahli kabilah ni dia suka syekh tu. Dia suka. Oh, syekh ni baguslah, syekh ni menghormati orang dan sebagainya. So mereka suka, mereka kenal. So syekh tu akan dilantik sebagai ketua mereka. Okay. Dan syekh ni juga mestilah berani, mestilah sanggup mempertahankan puaknya dan pandai berpidato, pandai bercakap. Ni seorang syekh. Nampak tak? Berpidato berani, semangat, asabiah, sanggup mempertahankan puaknya dan juga matang. Seorang yang matang. So ini ciri-ciri syekh lah. Ciri-ciri syekh masa zaman sistem kabilah. Okay. Kemudian pada zaman jahiliah juga politik dia ada 2 kaum yang tinggal. Okay. Masyarakat Arab ni sebelum kedatangan Islam dia ada 2 kelompok kabilah. 2 kelompok kabilah. Tadi kan kita katakan dia adalah terdiri oleh kabilah. So ada 2 kelompok kabilah yang dalam semasa zaman jahiliah. Yang pertama kita panggil sebagai kaum Hadari.
So kaum Hadari ni biasanya dia tinggal di kota. Ni kalau kita tengokkan cerita-cerita Arab kamu perasan kan, dia ada apa nama uh, sistem perdagangan dia orang lah. Ada nampak jual beli dekat kota. Kota-kota tu kamu nampak ada jual ni, jual ni. So, sistem ekonomi dia berlaku di kota. So ini kaum Hadari. Mostly yang ada dekat kota adalah kaum Hadari. Dan mereka ni adalah terdiri daripada peniaga dan mempunyai haiwan ternakan. Okay. So mereka ada haiwan ternakan dan mempunyai dan menjalankan perniagaan lah. Kan sebab tu kalau kita tengok kat kota memang di dalam dekat Arab ni kota dia memang penuh dengan peniaga-peniaga menjual. Kalau kita tengok kan, kalau tengok video-video tentang Arab memang kita akan nampak dia ada perniagaan di ibu kota. Okay, satu lagi kaum kita bagi sebagai kaum Badui. Okay, kaum Badui ni dia hidup nomad. Maksudnya dia pindah randah. Okay, hidup berpindah randah. Dia tak duduk satu tempat, dia boleh bergerak sebab mereka ni memelihara haiwan ternakan, sebab mereka akan bawa, especially dia bawa unta dan sebagainya kan. So ada haiwan ternakan yang akan mungkin kawasan tu ada ancaman, mereka akan bergerak. Okay, ini adalah masyarakat ataupun kaum Badui. Okay. Okay, kemudian ada satu kaum, iaitu kaum Arab Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan. Ini yang mentadbir perdagangan di Mekah adalah kaum Arab Quraisy. Okay, so Mekah pernah diserang oleh tentera Abraha dari Habsyah untuk menghancurkan Mekah. Kalau kita tengok tentang sejarah-sejarah, ini pun perang, memang perang Abraha pun memang ada dalam Al-Quran kan. Okay, diserang tu oleh tentera Abraha yang dia nak hancurkan Mekah. Okey, di mana pentadbiran Mekah diuruskan oleh jabatan dan mentadbir beberapa bidang tertentu, contohnya Darul Dakwah. Yang ini mereka nak seranglah. Okey, tentera Abraha diserang Mekah. Tapi apa yang berlaku? Tentera bergajah lah. Kalau kamu tengok video ni, cikgu tak tunjuklah lah. Kamu boleh search dalam YouTube dan sebagainya. Peristiwa penyerangan Kaabah oleh Raja Abraha. So tengok, mereka ada tentera bergajah yang akan serang. Tapi kalau kita tengok dalam sejarah, yang ini zaman dia menang lah. Okay? Mekah tak dapat ditakluk oleh tentera Abraha. So ini salah satu yang dia nak menghancurkan. Target Abraha adalah untuk menghancurkan Kaabah. Okay? Dia nak menghancurkan Kaabah. Okay. Next, itu politik. Okay. Next adalah ekonomi. Faham tentang politik? Ada soalan tak politik? Nampak tak politik? Kamu faham? Dia pentadbiran. Apabila kita kata politik ni pentadbiran. Okay, pentadbiran. Siapa yang mentadbir masyarakat Arab pada masa tu? Nampak tak? Masyarakat Arab masa tu zaman jahiliah. Mereka ni macam mana mereka jadi? Mereka akan menjantik satu kabilah daripada syekh. So syekh-syekh ni yang mewakili ketua dalam kaum-kaum yang berbeza. So ada beberapa kaum lah. Ada beberapa kaum yang ada puak-puak lah. Sebab tu kata masa zaman jahiliah ni masyarakat Arab berada di macam-macam puak. Puak Badui kan, dia ada puak-puak dia, dan setiap puak ada seorang ketua yang kita panggil sebagai syekh. Ni kata sistem kabilah tadi, ada ketua yang dipanggil syekh. Syekh ni yang akan menjadi ketua, dia yang akan pastikan puak-puak dia ni dapat apa yang mereka nak. Dia jaga kebaikan puak-puak dia. Sebaguslah syekh ni. Tapi jadi ada nampak puak-puak lah. Puak ni satu kumpulan, puak ni satu kumpulan. Dia jadi macam tak ada kesepakatan dalam satu masyarakat, semua masyarakat Arab. Itu kata zaman jahiliah. Okay, nampak? Faham politik? Politik maksudnya pentadbiran. Siapa yang mentadbir? Clear? Ada apa soalan? Boleh faham tak tentang politik? Ada respon sekejap seorang? Okay. Cikgu nak tahu cikgu tak cakap seorang-seorang. Okay, next kita tengok ekonomi. Perkataan ekonomi kamu tahu adalah sistem kata perdagangan lah. Perdagangan, perniagaan. Maksudnya ada dia nak menjana pendapatan. Macam mana nak menjana pendapatan? Ekonomi lah kan? Menjana pendapatan. Okey, apa yang dilakukan oleh masyarakat Arab ketika zaman jahiliah dalam ekonomi? Okey, so kegiatan utama masyarakat Arab ketika zaman tersebut adalah pertanian dan perdagangan. Ini adalah diorang punya kegiatan utama lah dalam ekonomi dia. Maknanya mereka nak sama ada nak mendapatkan makanan ataupun nak menjana pendapatan tu dalam bidang pertanian dan juga perdagangan. Okay, so
Tengok semenanjung Arab kita ada sebab apabila kita kata kenapa pertanian dan perdagangan berlaku, pertanian terutamanya pertanian disebabkan tanah dekat semenanjung Arab adalah tanah yang subur. Tanah yang subur. So, subur ni dia akan mudahlah apabila subur, tanah subur mostly tentang pertanian saja. Okay? Dia akan menanam tanaman contohnya gandum, kopi, sebab dia ni lah. Okey, tu di Yaman. Nampak tak? Yaman dia banyak bergantung kepada gandum dan kopi. Kenapa? Sebab Yaman ni dia kawasan dia agak berhujan. Sebab dia bergantung kepada hujan. So cari tanaman yang memerlukan hujan yang banyak. Okey, so tu je Yaman. Di Oman dia akan tanam skoi dan padi. Ni skoi dan padi. Okey, Hadramaut dan Mahra kemenyan. Ni tanaman-tanaman yang berbeza mengikut kawasan mereka. Sebab kesuburan tanah, apa dia punya keperluan dekat kawasan tersebut. So kat situlah dia bergantung. Okey, jadi berbeza jenis tanaman dia. Kaum Hadari, nampak? Kaum Hadari dia akan berdagang secara kafilah. Okey, di mana rombongan pedagang membawa barang dagangan berentasi padang pasir. Dia bawa lah naik unta tu kan. Semua barang-barang dia akan letak atas unta. Lepas tu unta tu akan bergerak. Mereka pun akan bergerak semua bawa barang dagangan mereka. Okey, lalu padang pasir pergi ke ibu kota dan sebagainya. So itu Hadari kan tadi kan dekat padang kota, dia duduk dekat kota kan. Okey. So Hadari akan pergi ke kota bawa barang dagangan dia pergi ke kota. Mula buat perniagaan ataupun perdagangan tadi. Okey, kaum Badui pula, dia jenis tadi nomad betul tak? Kaum Badawi tadi nomad. Dia jenis menternak haiwan, ternakan. So dia akan ternak unta, kambing dan biri-biri. Zaman dulu kambing, biri-biri dan unta sajalah. Dan tak ada lah apa kerbau dan sebagainya. Okay? Ini adalah haiwan yang banyak dijumpai di kawasan Arab ketika itu. Okay, dan cikgu sebut tadi nomad dia berpindah randa untuk mencari rumput dan air. Sebab bila haiwan ternakan perlu cari makanan. Okay, nak dapatkan makanan, kawasan tersebut dah kering, rumput dah tak ada. So mereka perlu bergerak ke kawasan yang lain. Itu kata nomad. Okay, masyarakat nomad ni dia dia berpindah randa. Okay, dan mengamalkan sistem barter. Barter ni tukarlah. Okay, kau ada kambing, kau ada makanan. Okay, ambil seekor kambing dapat makanan. Barter ni pertukaran dari segi barang. Dia tak ada duit. Bukan pembelian. Belian ni menggunakan wang tunai. Tetapi wang tunai ataupun emas lah. Okay, siling emas dan sebagainya. Tetapi kalau barter ni dia tukar antara macam okay, ada tepung, perlukan tepung. Kita tak ada tepung tapi kita ada macam mungkin baju ataupun kain selendang yang diperlukan oleh orang lain yang ada gandum. So pertukaran. Okay, ni sistem barter. Okay, faham ah? Sistem barter. So ini yang berlaku kegiatan di ekonomi. Kemudian perdagangan di tanah Arab. Tadi perdagangan di tanah Arab. So Yaman akan memasarkan hasil dagangan mereka dari Hadramaut dan India dan membawanya ke Syam dan Mesir. Kalau kita tengok sebelum ni kan kamu tentang tamadun Cina. Ingat lagi ya? Nanti kita tengok lepas ni. Okey, masyarakat Hijaz menjadikan Mekah sebagai pusat perdagangan. Di setiap masyarakat kan beza-beza tadi kan? Masyarakat Hijaz menjadikan Mekah sebagai pusat perdagangan. Mereka membeli barangan dari Yaman dan Habsyah dan menjualnya di Syam dan Mesir. Ni pedagang, maksud perdagangan ni mesti membawa dagangan mereka daripada satu tempat ke tempat yang lain untuk didagangkan. Okey, mesti didagangkan. Mereka akan bergerak lah. Okey, mereka akan bergerak. So, laluan perdagangan dia akan merentasi benua yang dikenali sebagai laluan sutera. Ingat lagi tak laluan sutera kita belajar sebelum ni? Ni. Okey, kita belajar laluan sutera hari tu. Okey, kalau kamu ingat lagi, refresh balik. So, ini adalah laluan sutera yang memang sistem perdagangan yang berlaku antara China dan tamadun India. Okey, laluan sutera. So, masyarakat Arab juga menggunakan laluan sutera ni untuk berdagang. So, mereka bawa lah kalau kamu tengok ni kan. So tengok daripada di sini Empire Rom bergerak sampai ke China. So mereka akan bergerak. Ini adalah jalan sutera. Daripada Arab pergi ke Parsi, pergi ke India, pergi ke China dan sebagainya. So ini adalah kawasan-kawasan perdagangan berlaku oleh masyarakat Arab. So dia laluan air juga. Okay. Next. Okay, habis tentang ekonomi. Ada pun soalan tentang ekonomi? Nampak ekonomi dia orang apa? Ekonomi utama dia adalah ekonomi utama dia apa tadi? Masyarakat Arab. Apa ekonomi utama dia? Dua kan tadi? Satu? Siapa ingat?
Tak ingat? Satu, pertanian. Satu lagi? Pandai. Perdagangan. Okey. Pertanian dan perdagangan. So, dua. Kenapa pertanian? Sebab tanah yang subur. Okey, perdagangan sebab mereka ada satu laluan sutera yang panjang untuk mereka berdagangkan ataupun membawa barang dagangan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain daripada itu ada penternakan dan sebagainya lah. Okay, tapi utama dia adalah pertanian dan perdagangan. Okey. Okay, next kita tengok sosial last. Okay, yang terakhir. Okay, sosial ni kita akan tengok dari segi dua. Satu dari segi agama dan kepercayaan dia. Okay, agama dan kepercayaan. Nampak tak ni? Agama dan kepercayaan masyarakat Arab. Yang kedua, kehidupan harian dia. Mereka, macam mana kehidupan harian mereka? Okay, adakah mereka ni seorang yang hormat kepada orang lain ke? Ini kehidupan harian lah. Ada adat mereka lah. Okay, adab resam diorang, perbuatan mereka dalam kehidupan seharian. Kehidupan seharian mereka. Okey, kita tengok pertama tentang agama. Apa agama-agama yang dianuti oleh masyarakat Arab? Okey, ada beberapa agama yang dianuti oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Okey, yang pertama kita tengok agama watani. Satu agama watani. Agama watani ni apa? Agama watani ni adalah masyarakat yang menyembah berhala. Dia menyembah berhala. Kalau kita tengok dulu terdapat 360 berhala keliling Kaabah. Mereka letak ni Kaabah. Keliling Kaabah tu ada 360. Bayangkan punya banyak. 360 berhala. Patung-patung berhala yang mereka akan sembah. Okay. Mereka akan sembah dekat Kaabah. Ini adalah masyarakat yang menganuti agama watani. Ini watani. Berhala. Okay, watani menyembah berhala. Kemudian agama Majusi. Ada juga masyarakat Arab yang mengamalkan ataupun menganuti agama Majusi. Apa dia Majusi ni? Majusi adalah agama yang menyembah api. Dia sembah api. Tadi sembah berhala patung. Yang ini dia sembah api. Dia letak nyalakan api besar, lepas tu dia orang menyala. Dia orang minta api tu sebagai Tuhan mereka lah. Okey. Ni agama ni berasal daripada Parsi dan selalunya masyarakat Arab yang menganut agama Majusi ni tinggal di Yaman, Oman dan juga Bahrain. Ini adalah kawasan-kawasan kebanyakannya masyarakat yang menganuti agama Majusi. Mereka sembah api lah. Okay, nampak api Tuhan. Api Tuhan mereka. Api tu macam mereka katakan panas kan. Itu adalah Tuhan mereka lah. Itu mereka kepercayaan mereka. Okay, seterusnya agama Yahudi. Ada juga masyarakat Arab yang menganuti agama Yahudi. Agama Yahudi ni kalau kita tengokkan lambang ni pun kamu tahu. Okay, Yahudi adalah Bani Israel yang tinggal di utara semenanjung Arab. Mereka tinggal di utara semenanjung Arab Yahudi. Okay, ini adalah Yahudi Israel kan. Okay. Okay, kemudian agama Nasrani. Agama Nasrani ni sebenarnya adalah lebih kurang Kristian lah. Okay. Cuma sebelum Kristian tu dia kita panggil Nasrani. Sekarang adalah Kristian. Okay. So Bani Israel yang tinggal di utara semenanjung Arab dan disebarkan melalui penduduk Kasan dan Hirah. Ini adalah agama Nasrani. Juga adalah salah satu agama yang dianuti oleh masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. Kemudian ada satu, tadi kan agama dan kepercayaan, betul tak? So ada satu lagi adalah puak ataupun masyarakat yang percaya satu kita panggil sebagai animisme. Animisme ni adalah dia percaya kepada roh dan kuasa gaib. Okay. Dia akan percaya roh tu datang akan tolong dia. Betul ada kuasa-kuasa gaib yang akan membantu mereka. Mereka percaya tentang kuasa gaib dan juga roh-roh yang ada dekat kawasan mereka. Okay, kalau kita tengok apa dia punya English pun dah, ini is the belief that all things have a spirit or soul. Nampak tak? Setiap benda hidup, setiap benda mempunyai satu spirit dan juga soul, ada jiwa. Okay, ada jiwa. Maksudnya dia kata macam semua benda. Botol air ni pun ada jiwa, ada spirit dia. So kalau ni kata botol air ni juga ada spirit. So dia orang akan puja. Dia nampak ni adalah ada satu roh dan sebagainya. Itu kepercayaan animisme. Okay, animisme.
Seterusnya agama Hunafa. Satu lagi agama Hunafa, bukan agama, ini ada kepercayaan. Kita bukan agama, ini adalah sorry, ini adalah okey, okey. Ini adalah agama lah sebab ajaran kan, okey. So agama Hunafa, Hunafa ni, okey. Di mana penganut yang mengamalkan ajaran ni dibawa oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Okey, mereka ambil apa kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim pada ketika itu. Okey, diamalkanlah, dibawa daripada Nabi Ibrahim masa mula-mula dan mereka olah. Okey, jadilah satu kita panggil sebagai agama Hunafa. So ini adalah kepercayaan ataupun agama yang dianuti, yang dipercayai ataupun diikuti oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Okey, kemudian kita tengok apa adat dan kehidupan harian mereka. Okey, kita tengok masyarakat Arab ni bukanlah kata semua jahil jahat. Tak. Dia ada juga yang baik, ada yang buruk. Nampak tak? Okey, apa kita kata zaman jahiliah, terlalu jahiliah ni sebab apa? Mereka ni adalah masyarakat yang suka mengamalkan satu aktiviti yang kita bagi sebagai tilik nasib. Tilik nasib. Kan? Apa? Daun teruk tu. Taklah kita tengok kan cerita-cerita kan. Kalau kita tengok cerita-cerita Arab yang dulu-dulu pun memang mereka ada satu apa nama kertas tilik nasib mereka. Nampak ada apa berlaku, apa yang akan berlaku pada seseorang tu. Mereka dah dapat tilik. Okay. So kita tak ada, ini khurafat. Kita jangan terima aktiviti tilik nasib. Nasib lah tangan ni, tengok jari. Wish, ni betul M ni, nampak ni sekian-sekian. So jangan percaya kalau orang kata tengok tangan, kamu percaya 100%. Itu akan menyebabkan akidah kita. So, jangan percaya. Okay. Sifat yang mengamalkan tilik nasib ni semua bukan agama, bukan ajaran agama Islam. Okay, mempercayai ahli sihir dan azimat. Percaya ahli sihir ni kan, biasalah ahli sihir sekarang pun banyak je sihir-sihir kan. Okay, masih lagi ada orang amalkan. Okay, kepercayaan kepada ahli sihir tu masih ada lagi sehingga sekarang. Okay, sebab daripada dulu memang dah ada, so sekarang masih lagi ada. Kemudian memandang rendah kaum wanita. Masa ni memang kan kalau kita tengok zaman jahiliah kan dia tak suka perempuan kan. Bayi-bayi perempuan memang akan dibunuh. Okey. Dan kaum lelaki mendapat penghormatan tertinggi lah. Yang lelaki dia akan jaga. Dan mereka suka berjudi, minum arak, berzina, sangat angkuh. Dan golongan hamba dia akan dipandang hina. Siapa golongan hamba memang ditindas lah. Okey. Ini adalah masyarakat Arab ketika itu. Tetapi ada kebaikan juga. Masyarakat Arab ni dia ada satu sikap yang baik. Sikap yang baik yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Arab pada ketika itu. Contohnya dia memuliakan tetamu. Tetamu datang, dia akan muliakan. Dia akan buka api, mereka akan sanggup lah. Okay? Sebab tetamu tu adalah yang mereka mesti jaga. Nampak tak? Mereka ni mesti jaga. Sebab mereka akan sanggup mengorbankan dia akan korbankan kepentingan diri mereka untuk tetamu. Nampak tak? Kepentingan dia orang ni, katalah tempat tidur tu tempat tidur dia. Tetapi ada tetamu datang, dia korbankan tempat tidur dia bagi pada tetamu. Maksudnya dia sanggup korbankan apa kepentingan pada diri dia sebab dia nak memuliakan tetamu. Ini sebenarnya ajaran yang dibawa sebenarnya sampai Islam pun itulah kita gunakan lah. Okay, Islam pun memuliakan tetamu adalah yang terbaik. Okey, contoh kan mereka pasang api. Itu tetamu datang walaupun mereka tak pasang api, mungkin mereka ada kekurangan dari segi duit dan sebagainya, tetapi disebabkan ada tetamu, mereka akan cuba sebaik mungkin untuk memuliakan tetamu. Menepati janji, nampak? Menepati janji, menghormati tuan rumah, lepas tu sanggup membantu, pandai berpidato, pandai bersyair. Orang Arab ni pandai semua. Pandai bersajak. Lepas tu karya yang bermutu akan dibaca dan termasyah dan hanan di pasar ukas dan digantung di Kaabah. Ini orang-orang yang pandai tadi bersyair dan berpidato lah, yang berkarya. Mereka akan gantungkan karya mereka. Ini dia akan pamerkan untuk bagi galakan kepada orang lain untuk berkarya. So ini adalah zaman masyarakat Arab yang mereka amalkan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang diikuti sehingga sekarang, ada yang tak ada dah lah. Okay, so dalam Islam pun ada yang diambil lah untuk macam ni kan, memulia tetamu, tepati janji, menghormati tuan rumah, semua ni adalah di dalam Islam pun masih diamalkan. Okay, masih dituntut. Okay, so itu saja untuk 8.1. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada?
Okey. Kalau tak ada, okey, cikgu nak kamu klik link yang cikgu bagi dalam grup.